Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. صوتي واضح؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح مجلسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اسمح لي أن أتكلم باللغة القومية. Alhamdulillah, dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul bersama-sama bagi memulakan sesi pertama daurah kita, insya-Allah membincangkan sebuah kitab tasawuf iaitu kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karangan Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Insya-Allah daurah kita pada malam ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Naim bin Mak Saleh. Oleh sebab ini pertemuan kita buat kali yang pertama, suka untuk Ana menceritakan sedikit maklumat ringkas berkenaan Ustaz. Nama penuh Ustaz Ustaz Muhammad Naim bin Mak Saleh. Ustaz berasal dari Kajang, Selangor, namun sekarang menetap di Sungai Petani, Kedah. Ustaz memulakan pendidikan awal di Madrasah Arabiah Keluang, Johor. Kemudian Ustaz menyambung pengajian di Ma'had Al-Bu'uth Al-Islamiyah Bil Qahirah, Mesir. Kemudian Ustaz menyambung di peringkat sarjana muda di Universiti Al-Azhar, Cawangan Al-Mansurah, Mesir. Dan sekali lagi Ustaz menyambung pengajian di peringkat sarjana Bahasa Arab di Universiti Sultan Abdul Halim Muazzam Shah atau lebih dikenali sebagai UniSyams. Alhamdulillah. Sebelum itu, jutaan terima kasih kepada Ustaz atas kesudian menerima jemputan kami dan tak lupa juga kepada semua peserta yang hadir pada malam ini. Moga-moga kita dapat menumpukan sepenuh perhatian kita terhadap kalam mutiara yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz sebentar lagi. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, Ana menjemput Fadilatul Ustaz untuk menyampaikan kalam mutiara, insyaAllah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat bertemu di dalam Google Meet ini ataupun secara alam maya ataupun di internet di Google Meet. Namun apa yang perlu kita peringatkan, seperti mana yang telah diingatkan oleh guru-guru kita ketika mana berada di hadapan pengajian,
agar kita sentiasa menjaga niat kita, menjaga adab kita, menjaga tujuan dan pemerhatian kita serta lintasan hati kita, yang mana kesemuanya itu adalah sesuatu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika mana kita mengaji kitab yang membahaskan berkenaan tentang ilmu tarbiyah. Ilmu tarbiyah adalah ilmu yang membahaskan berkenaan tentang adab, tentang perilaku, tentang akhlak. Bahkan guru-guru kami ketika mana membahaskan pembahasan kitab-kitab sebegini, mereka sentiasa memperhatikan ataupun sentiasa mengingatkan sekalian orang yang mendengar agar sentiasa memperhatikan bukan sahaja luaran daripada tubuh badan, akan tetapi perhatikan juga adalah niat dan tujuan kita dalam mendengar. Jadi, moga Allah memperhatikan keikhlasan kita, moga Allah memperhatikan niat kita yang baik dalam menghadiri kuliah ataupun pengajian daurah kitab Ta'limul Muta'allim karangan yang mulia Syekh Burhanuddin ataupun Burhanul Islam Ibrahim Az-Zarnuji rahmatullahi alaih. Moga Allah mengurniakan kepada kita manfaatnya, kebaikannya, faedahnya yang beliau telah niatkan dalam penulisan kitab ini. Jadi insya-Allah tidaklah ingin saya membuang waktu, kerana pembahasan kitab ini sebenarnya kalau dibuat dalam kuliah-kuliah yang biasa, bukan secara daurah, maka ianya mengambil masa yang sedikit panjang untuk menghuraikan setiap perkataan dan kalimah ataupun maksud daripada penulis. Walau bagaimanapun, dalam pengajian daurah, maka kita menumpukan kepada apa yang diperbahaskan oleh penulis. Tidak perlu kepada pengamatan terhadap penghuraiannya. Walau bagaimanapun perbahasan kitab ini sebenarnya kalau dipelajari oleh guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita di Mesir, mereka tidak membahaskan yang panjang-panjang terhadap perbahasannya kerana ia akan menjauhkan ataupun akan melambatkan kita terhadap maksud yang hendak disampaikan oleh penulis. Jadi insya-Allah untuk pertemuan ini, moga Allah merahmati pertemuan kita dan menjaga setiap tingkah laku kita dan hati kita. Moga Allah menerimanya sebagai makna at-taqarrub ila Allah. Jadi kitab At-Ta'limul Muta'allim secara ringkasnya bukanlah kitab yang pertama yang membahaskan berkenaan tentang adab, tentang tarbiyah. Kerana mengikut kajian para ulama, antara yang pertama itu adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Beliau antara yang pertama yang membahaskan berkenaan tentang at-tarbiyah, terutama pada bahagian Al-Muta'allim. Kerana beliau ada menulis satu kitab Al-Alim wal-Muta'allim. Beliau ada menulis satu kitab Al-Alim wal-Muta'allim, yang mana dalam pembawaan kitab itu beliau membawa dalam bentuk perbualan. Dan juga kalau dilihat tahun kelahiran ataupun tahun kewafatan Al-Imam Az-Zarnuji ini, beliau telah meninggal dunia pada akhir tahun ke-600. Bermakna sebelum beliau itu, kalau kita lihat, memiliki ramai para ulama yang menumpukan kepada perbahasan ilmu at-tasawuf ataupun ilmu adab ataupun ilmu tarbiyah. Antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, yang mana beliau hidup pada awal kurun kelima. Yang mana akhir kurun kelima, yang mana beliau juga ada menulis perbahasan kitab berkenaan tentang adab-adab al-muta'allim. Walau bagaimanapun perbahasan itu sedikit panjang. Jadi oleh kerana itu para ulama memilih kitab Ta'limul Muta'allim sebagai proses permulaan bagi setiap orang yang hendak mendalami ilmu, kerana perbahasannya itu tidaklah panjang dan tidaklah terlampau ringkas. Maknanya mubsid, sempurna kepada perbahasannya. Jadi ala kulli hal, kita lihat kepada perbahasan kitab Ta'limul Muta'allim, yang mana kita baca dengan niat at-taqarrub ila Allah, dengan niat seperti mana yang telah diniatkan oleh guru-guru kita ketika mana membaca kitab ini, dan khususnya seperti mana yang telah diniatkan oleh guru-guru kita daripada As-Satani yang pernah kami mengaji kitab ini, juga daripada para al-masyayikh al-Azhar, dan para masyayikh al-Azhar juga pernah kami mengaji kitab ini bersama dengan mereka. Dan moga Allah mengurniakan kepada kita manfaat seperti mana yang telah didapati manfaatnya oleh para guru kita ni. Jadi kita baca pendahuluannya yang telah ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahmatullahi alaih. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Maka penulis memulakan perbahasan muqaddimah kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, iaitu sebagai bentuk kita panggil sebagai at-tabarrukan bi kitabillah, sebagai bentuk kita mengambil keberkatan terhadap ayat Al-Quran yang dimulakan pada Al-Quran itu Bismillah dan juga Alhamdulillah. Di mana penulis memulakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi faddala bani Adam bil ilm, yang telah melebihkan ataupun meninggikan ataupun memuliakan bani Adam bil ilmi wal amal, yang telah memuliakan anak-anak Nabi Adam dengan ilmu dan amal. Maka di sini penulis meletakkan mukaddimahnya itu untuk memperingatkan kita akan kelebihan kita itu adalah dengan ilmu dan amal terhadap ala jami'il alam, terhadap sekalian alam. Kalau kita perhatikan, Allah telah berfirman, wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqnahum tafdila. Khalaqna tafdila. Yang mana Allah telah berfirman, sesungguhnya kami telah melebihkan mereka, iaitu Bani Adam, terhadap sekalian ramai dari kalangan ciptaannya dengan sebenar-benar banyaknya kelebihan. Tafdilan, kalau di situ kita lihat, dia adalah isim ataupun kita panggil sebagai maf'ul mutlaq, untuk nak menunjukkan bahawasanya di situ akan taukid terhadap kelebihan itu. Taukid maknanya ketegasan bahawasanya memang banyak kelebihan yang telah Allah kurniakan kepada Bani Adam. Maka kelebihan itu telah melebihi sekalian apa yang telah Allah ciptakan terhadap setiap alam ini. Kalau diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Wahab bin Munabbih, beliau ada mengatakan alam ini memiliki banyaknya dia, mengikut sebagai rujukannya adalah banyaknya dia sehingga kepada 18,000 alam. Bermaksud bahawasanya alam yang ada di sekitar kita ini, apa yang kita nampak itu tidak sebanyak apa yang kita sangkakan. Kalau dilihat kepada perbahasan Syekh Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan ada 18,000 alam. Maka dunia itu adalah sebahagian ataupun satu bahagian daripada alam. Kemudian wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam. Selawat dan salam ke atas sayyidina Muhammad. Beliau baginda itu adalah pemimpin ataupun penghulu kepada sekalian orang Arab dan orang Ajam. Maka orang Ajam itu adalah mereka yang tidak berbual ataupun mereka yang tidak boleh bercakap dengan bahasa Arab. Adapun Al-Arab itu, para ulama mentafsirkan Al-Arab itu adalah mereka yang bercakap dengan bahasa Al-Quran. Dengan bahasa Al-Quran. Maknanya bukan bahasa lahjatnya. Wa ala alihi wa ashabih. Dan juga selawat dan salam itu, waw itu adalah waw ataf kepada salat dan salam. Waw ataf kepada Muhammad tadi ni. Maka selawat dan salam itu juga ke atas alihi, ahli keluarga baginda. Wa ashabihi, dan juga para sahabat baginda. Ya Nabi al-ulumi wal hikam, yang mana mereka itu, iaitu para sahabat itu adalah sumber terbitnya ilmu-ilmu dan al-hikam. Maka al-hikam ini adalah kita panggil sebagai terjemahan ataupun maknanya adalah ilmu bil asya, pengetahuan terhadap sesuatu ala ma hiya alaihi, pengetahuan terhadap sesuatu ke atas apa yang ada pada hakikatnya. Itu. Wa ba'du, dan seterusnya. Falamma ra'aitu kathiran min tullabil ilm, maka ketika mana aku perhatikan, aku melihat kebanyakan daripada pelajar-pelajar ilmu fi zamanina, pada zaman kami. Maknanya ketika zaman Al-Imam Az-Zarnuji pada kurun ke-6. Maka beliau juga memperhatikan pelajar-pelajar ketika itu, apa yang dia dapati, yajiduna ilal ilm. Mereka ini bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu. Wala, akan tetapi waw itu adalah waw istidrak, akan tetapi wala yasiluna aw min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-'amalu bihi wan nashru yahramun.
Maka mereka dapati akan tetapi mereka ini bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, akan tetapi mereka tidak mendapati daripada manfaat-manfaatnya dan hasil-hasil daripada ilmu itu. Yang mana hasil itu ialah wahia, maknanya hiya di sini rujuk kepada samaratihi dan juga manafi'ihi. Yang mana manfaat dan hasilnya itu adalah al-amalu bihi, beramal dengannya. Wan nashru yuhramun, yang juga mereka itu terlarang untuk menyebarkan dia. Menyebarkan maknanya bermulalah ilmu itu setelah mendapatkannya adalah beramal. Maka setelah beramal untuk kita setelah itu dengan menyebarkannya. Lantas mereka ini yuhramun terhadap perkara-perkara tersebut. Makna tullabul ilm, pelajar pada waktu itu, mereka banyak mendapatkan ilmu, akan tetapi mereka terlarang dan dihalang untuk mendapatkan manfaatnya, iaitu dari segi beramal dan menyebarkan dia. Kenapa? Lima annahum akhta'u tara'iqahu. Kerana mereka itu, annahum sesungguhnya mereka itu akhta'u, mereka telah bersalah ataupun telah sesat, tara'iqahu, telah sesatnya mereka ini terhadap jalan-jalannya. Wa taraku syara'itahu, dan mereka juga telah meninggalkan syarat-syaratnya. Jadi ada dua sebab kenapa mereka itu telah terhalang daripada mendapatkan manfaat, beramal dan menyebarkan, adalah kerana mereka telah tersesat dalam jalannya dan juga mereka telah meninggalkan syarat-syaratnya. Maka perkara ini semua akan akan diceritakan di dalam perbahasan ini. Wa kullu man akhta'a at-tariq, setiap sesiapa yang tersesat di atas jalannya, dhalla, akan sesat. Maknanya yang salah jalan akan tersesat. Wala yanalul maqsud, dan juga dia tidak akan mendapat maksud, tujuan sebab dia mendapatkan ilmu itu. Qalla au kathur. Qalla au jalla. Sedikit ataupun banyak. Atas kerana apa? Mereka telah tersalah memilih jalan, yang mana salah memilih jalan akan mendatangkan kesesatan dalam mendapatkan ilmu dan juga tidak akan mendapati ataupun mengecapi maksud yang sebenarnya dalam ilmu itu. Kemudian aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum. Oleh kerana itu sukalah aku, aradtu hendaklah aku, wa ahbabtu dan sukalah aku an ubayyina lahum tariqat ta'allum. Oleh kerana itu aku sukalah untuk apa? Menjelaskan kepada mereka tariqat ta'allum, jalan atau kita panggil jalan untuk mereka mendapat jalan untuk mereka mendapangi ilmu, mendalami ilmu. Ala ma ra'aitu fil kutub, terhadap apa yang telah ku perhatikan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, dan juga wasami'tu min asatizi, dan apa yang telah aku dengar. Maka waw ini wa alama tadi tu. Dan apa yang telah aku dengar daripada para guruku, yang mana mereka ini sifat kepada asatizi ulil ilmi wal hikam, yang mana mereka itu adalah pemilik kepada ilmu dan hikmah. Rajaan, ini maf'ul li ajlih dah. Yang mana perbuatan ini yang aku ingin jelaskan ini semuanya adalah kerana apa? Rajaan du'a li minar raghibina fihi. Maka semuanya itu adalah aku mengharapkan doa untuk bagiku dan juga kepada mereka yang berkeinginan terhadap pengetahuan jalan dalam mendapatkan ilmu ini. Al-mukhlisina bil fawzi wal khalasi, yang mana mereka ini juga adalah orang yang ikhlas bil fawzi, untuk mendapatkan kejayaan, yang mana untuk mendapatkan wal khalasi fi yaumiddin, dan juga untuk mendapatkan hari akhirat, ba'da mastakhartu Allah Ta'ala fi, setelah mana aku beristikharah di hadapan Allah terhadap apa yang ingin aku jelaskan di dalam kitab ini. Wasammaituhu, dan aku namakan. Tak mengapa saya baca bahasa Arabnya. Baik. Wasammaituhu, dan aku menamakan perbahasan kitab ini yang telah ku jelaskan ataupun yang telah aku letakkan untuk memberikan kefahaman kepada kita berkenaan tentang ilmu ini, berkenaan tentang jalan-jalan untuk sampai kepadanya. Wasammaituhu, dan aku namakan kitab ini sebagai ta'limul muta'allim, sebagai pengajaran bagi orang yang hendak belajar.
tariqat ta'allum, dalam perjalanan mereka untuk mendapatkan ilmu. Waja'altuhu fusulan, dan aku telah jadikan perbahasan ini dengan beberapa sebab, dengan beberapa fasal, beberapa fusul. Maka fasal yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Bahagian yang pertama itu adalah fasal yang membahaskan berkenaan tentang mahiyatil ilm, tentang kepentingan ilmu dan juga kepentingan fiqh serta wa fadlihi, dan kelebihannya. Faslun yang kedua adalah fi niyyati halit ta'allum. Faslun yang kedua adalah dalam membahaskan berkenaan tentang niat dalam mempelajari pelajaran. Yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilm. Yang ketiga adalah bahagian yang membahaskan berkenaan tentang pemilihan ilmu. Dan juga wal ustazi wasyariki wathabat. Dan juga pembahasan ini berkenaan tentang pemilihan al-ustaz dan juga pemilihan sahabat, kenalan, pendamping, wathabat. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Juga yang keempat adalah perbahasan berkenaan tentang mengagungkan ilmu serta pemiliknya, serta ahli ilmu itu. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Bahagian yang ketiga adalah bahagian berkenaan tentang jiddi wal muwadhabah, tentang usaha serta berterusan, wal muwadhabah serta istiqamah, wal himmah, dan juga berkenaan tentang keinginan. Faslun fi bidayatis sabaq wa qadrihi wa tartibih. Bahagian yang, dan juga bahagian yang keenam adalah berkenaan tentang bidayatis sabaq, berkenaan tentang permulaan dalam kita mendapatkan ilmu. Wa qadrihi, dan juga permulaan terhadap keupayaan kita. Wa tartibihi, dalam permulaan terhadap penyusunan ilmu-ilmu ini. Maka ilmu itu perlu disusun, tidak boleh terus ambil. Ilmu-ilmu mana yang perlu, yang selesa dengan kita. Maka ilmu itu perlu disusun. Seperti mana kitab perbahasannya, kitab juga perlu disusun. Faslun fi tawakkul. Fasal yang ketujuh adalah berkenaan tentang tawakal. Yang ke-8, faslun fi waqti tahsil. Fasal yang berkenaan tentang waktu tahsil, iaitu waktu untuk kita mendapatkan ilmu. Faslun fi syafaqati wan nasihah. Pembahasan fasal yang ke-9 adalah berkenaan tentang syafaqah, tentang saling kasih mengasihi dan juga saling nasihat menasihati. Faslun fil istifadah. Bahagian yang membahaskan berkenaan tentang manfaat dan faedah yang untuk kita dapatkan daripada ilmu. Yang ke-11, faslun fil wara'. Fasal yang membahaskan berkenaan tentang wara' ketika mana kita sedang mempelajari ilmu. Yang ke-12, faslun fima yurithul hifzi wan nisyan. Perbahasan yang ke-12 adalah perbahasan berkenaan tentang perkara-perkara yang mewarisi mewarisi kekuatan hafalan dan juga mewarisi kelupaan. Yang ke-13, di mana ke-13 adalah fasal yang terakhir berkenaan tentang sesuatu ataupun perkara yajlibur rizq, perkara yang mendatangkan rezeki, wa ma yamna'uhu, dan juga perkara yang menghalang rezeki, wa ma yazidu fil amr, dan juga perkara yang mendatangkan, yang menambahkan umur, dan juga apa yang mengurangkannya. Maka orang yang mengaji, dia perlu kepada harta, perlu kepada rezeki yang banyak, maka dia perlu ada sedikit amalan untuk mendatangkan rezeki terhadap dia. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah terhadap perbuatanku yang aku lakukan ini, taufiknya, ketepatan terhadap perbuatan ini, illa billah, melainkan hanyalah dengan Allah. Maka taufik itu adalah sesuatu yang amat berharga. Sebab itu para guru kita sentiasa berdoa, ya Allahu biha, ya Allah bihusnil, ataupun ya Allah bitaufik, ya Allah bitaufik, ya Allah bitaufik. Dan antara amalan guru-guru kami, ketika mana mereka berazam dan berniat untuk melaksanakan sesuatu, mereka akan mengatakan ya Allah bitaufik, ya Allah bitaufik. Maka maknanya mereka meminta agar dikurniakan taufik dalam beramal terhadap apa yang mereka telah ketahui. Kemudian tawakkaltu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah kami bertawakal dan kepadanya lah kami bersandar, kami bertaubat. Baik. Kita lihat kepada perbahasan yang pertama, faslun fi mahiyatil ilm wal fiqh wa fadlih.
Perbahasan yang ada disebutkan berkenaan tentang keutamaan mahiyatul ilm, hakikat sebenar ilmu, dan juga keutamaan memahami ilmu itu, dan juga kelebihan yang ada padanya. Maka yang pertama ni dia memberikan kepada kita targhib, dia memberikan kepada kita tahfiz, dia memberikan kepada kita galakan, dorongan untuk kita sentiasa mengutamakan ilmu. Bahkan pada bahagian ini dia memberikan kepada kita tingkatan ataupun bahagian ilmu yang perlu kita utamakan daripada selainnya. Maka sebenarnya perbahasan ini juga ada dibahaskan di dalam kitab Ayyuhal Walad dan juga dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Baik. Maka fasal yang membahaskan berkenaan tentang hakikat ilmu, keutamaan ilmu, fiqh dan kelebihannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilm, mencari ataupun mendapatkan ilmu, fariidatun, menjadi satu kefarduan, ada kulli muslimin wa muslimah, menjadi satu kefarduan ke atas setiap orang, yang bagi setiap muslim dan juga bagi setiap muslimah. Kenapa dibezakan antara muslim dengan muslimah? Kalau dilihat dalam perbahasan hadis Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran, kebiasaan untuk nak mengutamakan ataupun untuk nak memasukkan perbahasan yang secara ringkas, tidak akan disebut perkataan untuk muannas, tetapi hanya menyebut kepada muzakkar. Bahkan muzakkar itu sudah mewakili kepada muannas, kerana seperti mana yang telah dihuraikan oleh guru-guru kami, bahawasanya Rasulullah ingin memberikan keutamaan bahawasanya ilmu ini mesti dipelajari oleh setiap orang, lelaki dan perempuan. Bahkan di situ dalam riwayat Sahih Muslim, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita-wanita Al-Ansar. Ni'man nisa'u nisa' Al-Ansar. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita Al-Ansar. La yamna'hunna, tidak dilarang ke atas mereka itu sifat malu untuk mereka mengetahui tentang amrudinahinna, iaitu perbahasan berkenaan tentang agama mereka. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita Al-Ansar itu adalah kerana apa? Sifat malu mereka tidak menghalang mereka untuk mendapatkan ilmu. Jadi nampak di situ bahawasanya diutamakan perkataan muslimah ini untuk nak menyatakan bahawasanya muslimah juga perlu mengambil bahagiannya dalam mendapatkan ilmu ni. Jangan hanya mengharapkan ataupun kita kata jangan kerana ada sifat malu, tidak. Dalam mempelajari ilmu, sifat malu itu adalah yang tidak digalakkan. Imam Ibn Hajar Al-Haytami juga ada membahaskan perbahasan ini di dalam kitab Al-Fathul Mubin, iaitu bila mensyarahkan hadis 40-nya. Di dalam perbahasan itu bila mengatakan antara perkara yang dilarang pada sifat malu itu adalah ketika nak menegakkan kebenaran dan juga ketika ingin mendapatkan ilmu agama. Maka dua keadaan itu dilarang untuk kita bersifat malu. Adapun mereka yang mengatakan malu terhadap dua perkara ini, mereka itu sebenarnya adalah orang yang penakut ataupun orang yang memang tidak menginginkan kebaikan pada agama mereka. Nah, maka jelas di situ kenapa dipisahkan ataupun dibezakan muslim dengan muslimah. Baik. Kemudian disebut lagi di sini, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bahawasanya la yuftarad ala kulli muslim, tidaklah difardukan bagi setiap muslim dan muslimah itu talabu kulli ilmin, mempelajari setiap ilmu. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal, bahkan difardukan, maknanya bila mana disebut fardu ala, wajib ke atas tu. Bahkan diwajibkan ke atas muslim dengan muslimah itu adalah mempelajari ilmil hal, ilmu keadaan ketika mana dia diperlukan. Kama yuqalu, seperti mana disebutkan afdalul ilmi, sebaik-baik ilmu itu adalah ilmul hal, ilmu yang dia berada dalam keadaannya.
Wa afdalul amal, dan sebaik-baik amalan itu adalah hifzul hal, menjaga keadaannya itu dengan mengamalkan apa yang ada pada perbuatannya itu. Maknanya hifzul hal itu adalah mengamalkan apa yang patut dia lakukan ketika mana dia berada dalam keadaan itu. Maka di sini disebutkan lagi bawah ni, wa yuftaradu 'alal muslim talabu ilmi ma yaqa'u fi halih. Maka difardukan, diwajibkan ke atas setiap muslim itu talabu ilmin, mempelajari ilmu, ma yaqa'u fi halih, iaitu ma ini adalah ma mausul, jadi sesuatu yang dia terjadi pada keadaan dia. Fi ayyi halin kana, dalam apa jua keadaan yang dia sedang berada itu. Fa innahu la budda lahu minas salah, maka sepertinya lah keadaannya itu la budda lahu minas salah, mestilah dia itu mempelajari keadaan dia yang mana keadaan itu mesti bersolat. Maka fardu ke atas kita ini yang mana ketika mana sudah mencapai umur taklif, wajib kita bersolat. Maka ketika itu dia perlulah mengetahui tentang ilmu solat. Fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatih. Dan diwajibkan ke atasnya itu ilmu yang terletakkan padanya berkenaan tentang solatnya. Biqadri ma yuaddi bihi fardhas salah, dengan kadar sesuatu yang membawanya ini kepada kefarduan solat. Maknanya bila mana solat itu menjadi wajib ke atas dia, maka sesuatu yang perlu untuk dia mengetahui tentang solat semuanya menjadi wajib. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihi alwajib. Maka diwajibkan ke atasnya itu adalah mempelajari ilmu, yang ilmu itu yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihi alwajib, ilmu yang mana padanya itu telah membawa kepada dia kadar untuk dia menunaikan yang wajib itu. Li'anna ma yatawassalu bihi, kerana sesuatu yang menyampaikan dengan perbuatan fardu itu ila iqamatil fardi yakunu fardan, kerana sesuatu yang menyampaikan dia kepada menegakkan kefarduan itu, maka benda itu juga adalah fardu. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban, maka sesuatu yang menyampaikan kita kepada menegakkan, mendirikan, melaksanakan yang wajib itu, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Maka ini juga daripada bentuk qawaid al-fiqhiyah. Wa kadzalika ma fi shaum, begitu jugalah apa yang ada pada puasa. Maka sesuatu yang menyampaikan kita kepada perbuatan puasa itu semuanya menjadi wajib, ilmu berkenaan tentang dia. Dan juga zakat in kana lahu mal, dan juga dia iaitu ilmu berkenaan tentang zakat sekiranya dia memiliki harta. Dan haji in wajaba alaihi, dan juga mempelajari ilmu haji sekiranya dia telah diwajibkan ke atasnya. Wa kadzalika fil buyu', begitu jugalah pada menjual beli sekiranya dia ini adalah orang yang menjual beli. Hari ini ramai orang yang berniaga online, maka wajib sebenarnya ke atas mereka mempelajari ilmu muamalat. Itu bukan sunat dah, bukan fardu kifayah dah. Bila mana dia berniaga online, maka hukumnya pada dia itu adalah wajib, kerana dia sudah ada sesuatu yang dia perniagakan. Jangan ambil mudah dalam pembahasan ini. Sebab itu dalam Al-Quran berapa banyak ayat yang yang Allah sebutkan berkenaan tentang bahayanya orang yang berniaga ni. Dan juga Rasulullah memberikan kemuliaan kepada orang yang berniaga dengan mereka akan bersama denganku di akhirat kelak. Tetapi siapa yang berniaga yang akan bersama dengan Rasulullah? Iaitu orang yang jujur. Baik. Hari ini ramai orang berniaga, tetapi ilmu berkenaan tentang al-buyu' tidak ada. Baik. Seterusnya, qila li Muhammad bin al-Hasan rahimahullah. Dikatakan kepada Muhammad bin al-Hasan rahimahullahu ta'ala, ala tusannifu kitaban fi zuhdi? Tidak bolehkah engkau ini menulis ataupun mentaklifkan, menyusun kitab berkenaan tentang zuhud? Qala sannaftu kitaban fil buyu'. Aku telah mengumpulkan, aku telah mentaklifkan, telah menulis pembahasan kitab berkenaan tentang buyu'. Aku telah menulis kitab berbahasannya tentang menjual beli. Yakni az-zahid bermaksud
Orang yang zuhud itu sebenarnya adalah man yataharrazu anis syubhat. Orang yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara syubhat wal makruhat, dan juga menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang makruh fit tijarat. Syekh Az-Zarnuji bila memberikan contoh yang pertama, pembahasan berkenaan tentang mendalami ilmu itu adalah berkenaan tentang jual beli. Kerana zamannya itu adalah zaman yang kita panggil sebagai orang yang sibuk dengan berharta, dengan berniaga. Maka keadaannya sama seperti kita hari ini. Hatta orang yang mengaji pun sibuk untuk berniaga. Tidak salah. Bahkan itu adalah satu perbuatan yang terpuji. Sekiranya niatnya itu adalah untuk membantu orang lain. Walau bagaimanapun, perlu dia mengetahui akan ilmu hal, ilmu keadaan tentang diri dia saat itu, yang mana dia perlu untuk mempelajari ilmu berkenaan tentang jual beli. Maka dalam ilmu fiqh berkenaan tentang muamalat, di situ juga sudah mengajarkan kita berkenaan tentang halal dan haram. Apa yang patut, apa yang tidak patut. Seterusnya, wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalat wal hiraf. Begitu jugalah diwajibkan pada sekalian orang yang berniaga, orang yang masuk di dalam ilmu perniagaan ataupun di dalam di dalam bisnes kita panggil. Wal hiraf. Hiraf ni maknanya penciptaan. Hiraf ni daripada perkataan yang mana dia adalah sina'ah. Hiraf ni adalah penciptaan. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha, maka sesiapa pun, semua dari kalangan kita ni yang sibuk terhadap sesuatu, maka yuftarat alaihi ilm, maka diwajibkan ke atas kita ini ilmu terhadap perkara yang kita sedang sibuk terhadap dia. Ilmu berkenaan apa? Ilmu yang memelihara kita daripada perkara yang haram. Ilmu taharruzi anil harami fihi. Sekiranya kita berada di dalam di dalam mihnah at-talib, maknanya kita berada dalam keadaan orang yang belajar, maka kita perlu tahu ilmu berkenaan tentang cara belajar. Maka kitab ni lah yang sedang kita tuntut. Dan juga ataupun kita ini adalah seorang yang berkepimpinan, yang sedang memimpin, maka kita perlu tahu ilmu berkenaan tentang kepimpinan. Jika sekiranya kita sedang berniaga, kita perlu tahu ilmu tentang perniagaan. Jika sekiranya kita perlu ataupun kita hendak berkahwin, maka wajib ke atas kita sebelum berkahwin mengetahui ilmu berkenaan tentang perkahwinan. Maka itulah yang dipanggil ilmu dari segi ala hasbi tertibih, mengikut kepada tertibnya. Maka di situ akan memelihara kita daripada perkara yang haram. Jadi sebenarnya manusia itu sebenarnya dia berada dalam lingkungan ilmu. Kalau dia faham akan maksud ni. Wa kadzalika yuftarat alaihi ilmul ahwal. Begitu jugalah diwajibkan ke atasnya untuk mengetahui ilmul ahwal, ilmu berkenaan tentang hal keadaan jiwanya, hal keadaan hatinya, ilmul ahwal qalb. Ilmu berkenaan tentang perbahasan ataupun setiap gerak kerja hati kita ni. Daripada bentuk apa? At-tawakkulnya, daripada bentuk berserah diri kepada Allah. Berkenaan tentang berserah diri, para ulama ada membahaskan kepada kita, sekiranya kita berniaga, maka cukuplah perniagaan kita itu, kalau kita bujang, perniagaan itu adalah sekadar untuk menjamin kehidupan kita dalam masa sebulan. Ini yang diperbahaskan oleh para ulama. Adapun mereka yang sudah berkahwin, dari segi perniagaannya, biarlah cukup untuk sekadar setahun. Maka di situ kenapa? Mereka tidak mewajibkan, akan tetapi mereka menggalakkan. Kenapa? Mereka mengatakan sekiranya perniagaan kita itu lebih hartanya yang kita dapat lebih, sehingga lebihnya itu lebih daripada kadar nafkah kita dalam setahun untuk mereka yang berkeluarga, maka di situ akan hilang daripada jiwanya, akan hilang daripada hatinya makna bertawakal kepada Allah. Ini kata-kata para ulama. Bukan maksudnya mereka melarang untuk kita berniaga, berjual beli. Tidak. Biarlah kita tahu batasnya. Sekiranya kita tidak mampu untuk bertawakal setelah mana harta itu banyak,
Maknanya kita tahu bila harta banyak kita yakin kepada harta lebih yakin daripada kepada Allah. Maka ini yang bahaya. Bila mana kita lebih yakin kepada harta, Allah akan uji kepada harta itu. Tetapi bila mana orang itu yakin kepada Allah, maka ujian yang Allah berikan itu adalah untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka dia tidak akan uji kepada harta yang dia miliki. Maka ini perlu kita faham dalam masalah ni. Biarlah kita melakukan sesuatu perkara, jangan sampai perkara tawakal itu hilang. Sebab itu diletakkan perkataan tawakal itu dalam makna keadaan hati yang pertama sekali. Kerana makna tawakal itu sangat tinggi di sisi Allah. Juga disebutkan di sini wal inabah. Maknanya kita rasa taubat kembali kepada Allah. Wal khasyah, rasa takut dan gerun kepada Allah. Wal ridha, rasa redha dan tenang terhadap apa yang telah Allah tentukan. Fa innahu waqi'un, sesungguhnya perkara-perkara ini ada, terjadi pada setiap keadaan kita. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Maka di sini diperbahaskan perkara yang lain pula berkenaan tentang kemuliaan ilmu. Jadi yang sebelum ni lebih kepada makna keutamaan. Kita panggil sebagai apakah yang perlu kita tahu tentang keutamaan ilmu. Manakah ilmu yang patut kita utamakan. Yang pada bahagian seterusnya wasyaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Maka kemuliaan ilmu itu tidak ada yang tidak mengetahuinya. La yakhfa ala ahadin. Setiap orang mengetahui akan berkenaan tentang kemuliaan ilmu. Idh huwa mukhtassun bil insaniyah. Yang mana ilmu itu sebenarnya adalah mukhtassun. Ianya dikhususkan kepada manusia itu. Lianna jami'al khisal, kerana sekalian. Lianna jami'al khisal siwal ilm yashtariku fihi al-insan fiha al-insan wa sa'iril hayawan. Kerana sekalian perkara selain daripada ilmu itu yashtarik, ianya bersama-sama orang mengetahuinya dari kalangan manusia dan juga dari kalangan haiwan. Maknanya selain ilmu, setiap perkara itu kadang-kadang ianya bersama-sama diketahui oleh makhluk Allah yang lain. Wabihi, oleh kerana itulah bila mana Allah khususkan ilmu ini untuk kita, azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikah. Oleh kerana keutamaan ilmu ni adalah untuk manusia, lalu Allah telah menzahirkan akan makna kelebihan Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu ke atas para malaikah. Dan juga oleh kerana itulah wa amarahum, diperintahkan, iaitu Allah memerintahkan ke atas para malaikat untuk tunduk hormat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Atas kerana apa? Ilmu. Atas kerana al-asma'a kullaha. Bila mana Allah mengatakan, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu al-asma'a kullaha. Bila mana dikatakan nama, maka semuanya itu adalah yang ilmu berkenaan tentangnya. Seterusnya, wa innama syaraful ilm likaunihi wasilatan ila taqwa. Hanya sahaja kemuliaan ilmu itu likaunihi, yang mana keadaan ilmu itu wasilatan ila taqwa, ianya sebagai jambatan, jalan untuk kita sampai kepada ketakwaan. Setelah mana kita mendapatkan kemuliaan ilmu, maka dia akan membawa kita kepada jalan ketakwaan. Sebab itu disebut syaraful ilm, kemuliaan ilmu. Maka kemuliaan ilmu ni dapat oleh siapa? Mereka yang telah mendapat manafi'ahu wa thamarat. Mereka yang telah mendapat kemanfaatnya dan hasilnya. Maka dia akan menjadi wasilatan ila taqwa. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran juga Allah mengatakan untuk nak mendapatkan ilmu perlu kepada ketakwaan. Maka dua-dua ini tidak boleh terpisah. Nak dapatkan ketakwaan perlu ilmu, nak mendapatkan ilmu perlu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di dalam surah, dalam Al-Quran Allah mengatakan untuk mendapatkan ilmu itu perlu bertakwa. Mana? Allati yastahiqqu biha al-karamata 'inda Allah Ta'ala was-sa'adatul abadiyah. Yang mana takwa itu adalah yastahiqqu biha al-karamata 'inda Allah, yang berhak ke atas mereka yang telah bertakwa ini kemuliaan. Itu. Mereka yang mendapat ketakwaan pada dirinya hasil daripada ilmu,
maka mereka ini mendapat kemuliaan karamata indallah, mendapat kemuliaan di sisi Allah, was-sa'adatul abadiyah, dan juga kebahagiaan yang kekal abadi. Kama qila li Muhammad bin al-Hasan bin Abdullah syi'run, seperti mana yang telah dikatakan kepada Muhammad bin al-Hasan bin Abdullah dalam bentuk syairnya, mengatakan ta'allam, belajarlah, fa innal ilma zainun li ahli, maka sesungguhnya ilmu itu perhiasan bagi pemiliknya, wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi, dan juga ilmu itu, waw ini adalah ataf kepada zainun, dan juga ilmu itu adalah satu bentuk kelebihan, satu bentuk satu bentuk tanda kita nak kenal bagi setiap perkara yang terpuji bagi ahli dia. Yang tu. Maka ilmu itu bukan hanya perhiasan, bahkan dia juga akan melebihkan seseorang itu daripada yang lain, dan juga akan menjadikan orang itu ada tanda bagi setiap kebaikan yang ada di atas dunia ini yang dia miliki. Maka sebab itu ilmu itu sebagai perhiasan bagi seseorang. Wa kun mustafidan kulli yawmin ziyadatan, maka jadilah engkau orang yang mendapatkan faedah pada setiap hari, ziyadatan minal ilmi, yang sentiasa bertambah setiap hari faedahnya daripada al-ilm. Wasbah, dan berlayarlah engkau fi buhuril fawaidi, berlayarlah engkau di lautan yang penuh dengan faedah-faedah dan manfaatnya. Maka di sini penulis menyuruh untuk kita pastikan setiap hari jangan pernah tertinggal satu pun bahagian ilmu untuk kita dapatkan. Bahkan kita pastikan dia sentiasa bertambah. Ada ilmu yang baru. Dan juga penulis menyuruh kepada kita untuk selam masuk ke dalam setiap lautan ilmu yang kita ketahui ada manfaatnya. Tetapi nak masuk itu perlukan kepada jalannya. Jangan main masuk nanti tenggelam. Dia perlu alat-alat dia. Orang yang tak ada alat dia tenggelam habis. Maknanya kemungkinan dia salah cari guru, kemungkinan dia salah mendapatkan ilmu. Maka perlu untuk kita ketahui buhurul fawaid, iaitu lautan faedah. Tafaqqah, kemudian dia memerintahkan kepada kita fahamilah terhadap ilmu ini. Fa innal fiqha afdalu qaid, kerana sesungguhnya kefahaman terhadap ilmu itu adalah sebaik-baik pemandu. Ilal birri wat taqwa, kepada kebaikan dan ketakwaan, wa a'dalu qasidin, dan juga fiqh itu adalah yang sebaik-baik tujuan. Maknanya dalam mendapatkan ilmu jangan hanya sekadar faham ataupun jangan sekadar ambil dapat selesai, tak. Ambil dapat dan kaji serta fahamkan. Sebab itu kalau kita lihat dalam pengajian-pengajian kita dengan bersama guru, terutama dalam mengaji ilmu lughah, terutama dalam mengaji ilmu bahasa Arab, kami dahulu mengaji dengan Syekh Ibrahim Mali, seorang ulama Al-Hanafiyah di Azhar. Beliau bukan orang Mesir, tetapi beliau ini daripada negara Mali. Beliau ini sangat disayangi oleh para masyayikh Azhar, sehingga kan beliau berkahwin dua. Yang mana kedua-dua itu, yang mana seorang itu daripada anak daripada para masyayikh Azhar. Seorang itu daripada negara dia. Nak diceritakan beliau ini membahaskan berkenaan tentang ilmu nahwu kepada kami. Beliau mengatakan, mengaji biar sedikit akan tetapi biar banyak muzakarah. Banyakkan muzakarah, banyakkan mengulang daripada ta'allum. Sebab itu kalau kita perhatikan di atas tadi bait yang kedua, mustafidan kulli yaumin, dapatkan kita faedah setiap hari. Maknanya tak perlu kita pula banyakkan faedah, tidak, walaupun sedikit. Mustafidan maknanya kita dapat sedikit ilmu tetapi kekal dan amat kita faqih terhadap dia. Yang tu. Sebab itu dia turuti pada bab yang ketiga, tafaqqah. Maknanya bukan hanya dapatkan satu ilmu, bukan hanya mendapatkan ilmu, bukan hanya berfaedahkan ilmu tu, akan tetapi kita faqih terhadap ilmu tu. Poin dia di sini adalah tafaqqah. Hatta dalam ilmu nahwu pun juga perlu tafaqqah. Ini yang dipesan oleh Syekh Ibrahim Mali.
Maknanya beliau kata, nak dapatkan tafaqquh dalam ilmu nahwu, perlu kita fokuskan ataupun banyakkan mengulang matan-matan ilmu bahasa Arab. Ilmu nahwu seperti Muqaddimah Al-Jazari, Muqaddimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab itu Muqaddimah yang disyarah oleh para ulama. Saya sekarang ni banyak mengajar Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi asyik dia ingat Muqaddimah Al-Jazariyah ada. Jadi ala kulli hal memperbanyakkan mengulang matan-matan ilmu. Maka di situ sebenarnya membantu untuk kita tafaqquh kepada sesuatu perbahasan ilmu. Habis tu yang kita kitab syarah tidak ditumpukan. Tak, kita tumpukan juga. Akan tetapi setiap huraian itu sebenarnya akan kembali balik kepada matan. Seperti mana yang ada disebutkan dalam kitab fiqh, maka kitab fiqh itu dia punya matannya seperti matan Zubat. Maka kalau kita kitab tauhid itu seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti kitab Kifayatul Akhyar ataupun kita panggil sebagai Manzumah Aqidatul Awam pun boleh. Maka semuanya itu kena tafaqquh dahulu. Adapun huraiannya itu perlu diperbanyakkan bacaan sahaja. Baik. Maka sebab itu dikatakan tafaqquh. Perlu kita faham betul-betul dalam masalah sesuatu ilmu tu. Dia adalah sebaik-baik qaid ilal bir wat taqwa, dan juga dia adalah seadil-adil qasid, tujuan. Huwal alam al-hadi ila sunanil huda. Maka ilmu itu adalah alamul huda, alamul hadi, maknanya dia adalah panji ataupun bendera bagi baginda Nabi SAW. Bahkan dia juga kepada membawa kepada sunanil huda, membawa kepada jalan-jalan hidayah. Kalau di sini guru-guru kami maksudkan sebagai alamul huda ini adalah sebagai tanda yang dibawa oleh Rasulullah. Ilmu ini yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW berpandukan kepada makna Iqra, bahawasanya memang digalakkan ke atas Rasulullah itu mempelajari. Maka mempelajari ilmu itu adalah sebagai tanda yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW, yang mana ianya sentiasa membawa ke arah sunnah-sunnah kebaikan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Huwal hisnu, maka ilmu itu adalah perisai. Yunji min jami'asy syada'id, dia adalah penyelamat ke atas setiap permasalahan. Fa inna faqihan wahidan, maka sesungguhnya orang yang faqih, sesungguhnya seorang yang faqih, mutawarri'an, lagi wara', asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid, sangat dibenci ataupun sangat merasai kesusahan ke atas syaitan. Orang yang faqih tadi ni kan, syaitan amat merasa susah terhadapnya. Dia bukan sahaja faqih, akan tetapi wara'. Sebab itu faqih dengan wara', biasanya mereka yang faqih tidak ada wara', maka orang akan memandang silap ke atas dia. Sebab itu penting orang yang faqih lagi wara'. Hatta orang yang faqih ini, bila mana tidak ada wara'nya itu, maka sentiasa akan ditolak percakapannya. Kerana apa? Wara' ini maksudnya adalah dia melaksanakan apa yang telah dia ketahui. Mana? Maka orang yang faqih lagi wara' ini sangat dirasai susah ke atas syaitan daripada 1000 orang abid yang jahil. Orang yang beribadah lagi jahil. Maka ayat yang terakhir ini berpandukan kepada hadis Rasulullah lah. Fiqhun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Baik, seterusnya. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaq, begitu jugalah pada sekalian akhlak. Nahwu al-judi wal-bukhli wal-jubni wal-jur'ati wat-takabburi wat-tawadhu'i wal-'iffata wal-israfa wat-taqtiri wa ghairiha. Begitu jugalah pada sekalian akhlak-akhlak yang lain, seperti al-jud, iaitu suka memberi. Dan juga al-bukhli, dan juga yang bakhil, wal-jubni wal-jur'ah, penakut dan berani,
wa takabburi wa tawadhu', sombong dan merendah diri, wal 'iffati wal israf wat taqtir, dan juga wal 'iffah, memelihara diri, mengetahui tentang keupayaan diri, wal israf, berlebih-lebihan, wat taqdir wat taqtir. Wat taqtir ni asyaddu bukhl, dan orang yang sangat bakhil, wa ghairiha, dan selainnya. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israf haramun. Maka sesungguhnya sifat takabur itu, sifat bakhil itu, dan sifat penakut itu, serta sifat berlebih-lebihan, israf, haramun, ianya adalah haram. La yumkinu at-taharruzu anha, takkan mungkin boleh seseorang itu memelihara dirinya daripada terkena penyakit ini, melainkan illa bi'ilmiha, melainkan dengan dia mengetahui tentang bahayanya penyakit-penyakit ini. Maknanya seseorang itu bila mana dia ada bersifat al-kibr, dia ada bersifat bukhl, dia ada bersifat jubun, dia ada bersifat israf, dia takkan mungkin boleh terlepas daripada 4 penyakit ini, melainkan dia tahu akan mudaratnya. Wa ilmi ma yudadduha, dan juga dia perlu mengetahui bagaimana untuk cara melawaninya, menanganinya. Maknanya dia bukan hanya tahu bahayanya penyakit itu, bahkan dia perlu tahu juga bagaimana cara nak menanganinya. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmu, maka diwajibkan ke atas setiap manusia itu mengetahui akan dia. Waqad sannafa as-sayyidul imamul ajal asy-syahidun Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq. Maka sesungguhnya telah ditulis as-sayyidul imam al-ajal, telah ditulis oleh as-sayyidul imam al-ajal asy-syahid Nasiruddin Abul Qasim sebuah kitab yang berkenaan tentang akhlak. Dan kitab itu adalah ni'ma ma sannafa, dia adalah sebaik-baik kitab yang diceritakan berkenaan tentang akhlak. Fayajibu ala kulli muslimin hifzuha, maka diwajibkan bagi setiap muslim itu menjaganya. Maka ilmu akhlak ni bukan ilmu yang kita kata macam ilmu sunat, perlu tak perlu, tak kan, tak ambil tak apa, tak, ilmu yang wajib. Maka sebab itu bila mana kita bermuamalah, kita bergaul dengan manusia, semuanya memerlukan kepada akhlak. Maka bila mana kita memerlukan kepada akhlak, wajib ke atasnya untuk kita mengetahui. Wa amma hifzu ma yaqa'u fi ba'd al-ahayin, adapun menjaga sesuatu yang terjadi pada sebahagian waktu. Seperti apa? Maknanya benda itu terjadi bukan setiap masa, tetapi kadang-kala sahaja. Fa fardun ala sabilil kifayah, maka ianya menjadi fardu kifayah sahaja. Iaitu idza qama bihil ba'du fi baldati saqata 'anil baqin, iaitu apabila sebahagian daripada satu tempat itu bangkit melaksanakannya, maka terhilanglah, jatuhlah hukum wajib ke atas yang lain. Maknanya tidaklah difardukan kepada yang lain bila mana sebahagiannya mereka telah melaksanakannya, fardu kifayah lah. Fa in lam yakun fi baldatin man yaqumu bihi, seperti apa hukum solat jemaah di masjid, fardu kifayah. Kenapa dia fardu kifayah? Dia adalah syiar Islam. Maka syiar Islam mesti dihidupkan. Maka sebab itu solat jemaah tidak boleh langsung tidak ada pada satu kawasan, mesti ada. Kerana kalau tidak ada, maka jadi hukum jemaah di tempat yang diazankan, di tempat yang memang mana didirikan solat berjemaah. Orang tak pergi solat, tak berjemaah, maknanya Bilal sahaja yang ada kat situ, dia solat berseorangan, maka berdosalah satu kaum itu. Kerana apa? Syiar Islam itu tidak ditegakkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya dia ada pada hatinya ketakwaan hati. Bahkan setiap syiar agama perlu dilihat. Itu maknanya sunat hukumnya melihat kepada syiar agama. Contoh azan adalah syiar agama, maka sunat hukumnya kita memandang kepada orang yang sedang melaungkan azan. Penyakit kita, tabiat kita, adat kita, orang azan kita semua tunduk, maka tak betul keadaannya itu. Makruh hukum dia. Maka tak elok lah
Mana sunnatnya, hukumnya adalah melihat kepada orang yang sedang melakukan azan. Setiap yang syiar itu perlu dilihat kepada dia. Nah, baik. Seterusnya, ishtariku jami'an fil ma'tham. Tu dia kata kalau tak ada orang yang membangkitkan, yang melaksanakannya, maka kesemuanya itu bersama-sama dalam melakukan dosa. Fayajibu 'alal imam ay ya'murahum bidzalik. Maka wajiblah ke atas imam. Mana? Ketika itu ayyumarahum bidzalik, memerintahkan perkara itu, wa yujbiru ahlal baldah 'ala dzalik, dan memaksa kaum ataupun sesuatu kampung itu melaksanakannya. Maka sebab itu masjid itu ada pelantikan-pelantikannya, kan? Maka untuk menjaga perbahasan tentang benda ni lah. Faqila bi anna al-'ilma ma yaqa'. Sikit lagi nah. Panjang pula lagi. Kita habiskan bab yang pertama ni nah. Faqila bi anna 'ilma ma yaqa'u 'ala nafsihi fi jami'i ahwali bi manzilati at-ta'am. Maka dikatakan setiap ilmu, maka dikatakan ilmu yang perlu, yang ilmu yang menjadi ataupun ilmu yang kena pada keadaan diri kita, kan? Yang mesti untuk kita mengetahuinya, ianya berada dalam kedudukan seperti makanan yang mana kita memerlukannya untuk hidup. La budda li kulli wahidin min zalik. Maka setiap seorang daripada kita wajib untuk mendapatkannya. Itu ilmu ahwal. Wa ilmu ma yaqa'a fi ba'd al-ahayin, ilmu yang berkenaan tentang sebahagian keadaan itu seperti dalam kedudukan ubat. Maka diperlukan kepadanya ubat itu pada sebahagian waktu sahaja. Seperti tadi itulah, kan? Imam dengan makmum. Berjemaah tadi ni. Wa ilman nujum bimanzilatil marad, ilmu berkenaan tentang tilik ni, menilik. Maka ilmu itu berkedudukan seperti penyakit. Maka mempelajarinya fata'allumuhu haram. Mempelajarinya adalah haram. Li'annahu yadurru wa la yanfa' wal harabu min qada'illah wa qadrih ghairu mumkin. Kerana ianya membahayakan dan tidak memberikan manfaat. Bahkan perbuatan mengetahui ilmu nujum ini adalah perbuatan yang akan membuatkan orang ini cuba hindari daripada qada dan qadar Allah Ta'ala, sedangkan dia tidak mampu untuk mengelakkannya. Fayajibu likulli muslimin an yashtaghila fi jami'i awqatih. Maka wajib bagi setiap, maka ini adalah amalan harian. Fayajibu likulli muslimin an yashtaghila fi jami'i awqatih. Maka wajib bagi setiap muslim itu menyibukkan pada dirinya pada sekalian waktunya. Yang pertama adalah bizikrillah, iaitu sibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah. Wad du'a wat tadarru', berdoa dan tadarru', merendahkan diri ataupun kita panggil ilhah. Tadarru' ni lebih kepada makna ilhah. Ilhah ni apa? Doa, akan tetapi dia lebih mendalam daripada makna doa. Maknanya doa ni meminta, ilhah dengan tadarru' ini meminta seminta-mintanya. Yang tu. Seperti orang yang kita panggil sebagai apa? Orang yang memerlukan lah. Seperti orang yang memerlukan. Dan juga wa qiraatil Quran, dan juga membaca Al-Quran, was sadaqat ad-dafi'at lil bala, dan juga bersedekah yang mana sedekah itu mampu untuk menjauhkan bala bencana. Maka 5 perkara ini selayaknya bagi setiap muslim menyebutkan dia. Yang tu. Baik. Seterusnya, Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qadra ma yu'rifu bihi al-qiblah wa awqatis salati fayajuzu zalik. Allahumma di sini bukan maknanya ya Allah, tidak nak. Allahumma illa tu mengikut kepada nota ataupun kita panggil sebagai Qamus Al-Arabiyah, iaitu dia adalah sirah istisna. Dia adalah sirah istisna, pengecualian. Yang mana ianya memberikan maksud tufidu al-thabat. Tufidu al-thabat fima syakka fihi. Dia tufidu al-thabat fihi syak. Tadi dia sudah menceritakan tentang ilmu nujum. Maka di sini ada satu bahagian ilmu nujum yang mana tidak ada keraguan padanya. Maka sebab itu digunakan perkataan Allahumma illa. Kenapa digunakan perkataan Allahumma illa? Untuk nak menafikan, untuk nak memperkukuhkan terhadap keraguan yang
keraguan yang kita ketahui berkenaan tentang ada yang disebutkan selepas ini, iaitu an-nujum. Sebab tu dia katakan selepas itu, idza ta'allama minan nujum. Apabila kamu mempelajari daripada ilmu an-nujum. Okey, ilmu an-nujum di sini tak sama dengan ilmu an-nujum, ilmu tilik yang sebelum ni. Kerana ilmu ini qadara ma yu'rifu bihil qiblah. Ilmu an-nujum ini, ilmu bintang di atas tu adalah sekadar untuk dia mengetahui berkenaan tentang hala tuju ataupun arah kiblat, wa awqatis salah, dan juga waktu salat, fayajuzu zalik. Maka di situ dibenarkan. Sebab tu kalau kita lihat kalender kita, sememangnya mereka telah menetapkan waktu-waktu ni. Waktu-waktu yang telah ada tu memang tepat. Kerana apa? Mereka telah melihat kepada ilmu al-falak, ataupun kita panggil sebagai ilmu falak lah. Kalau di Malaysia ni, siapa yang pakar? Biasa Jabatan Agama Islam Pulau Pinang banyak melaksanakan program ilmu falak. Salah seorangnya itu diambil daripada ustaz, saya lupa nama ustaz ni, dia di Johor. Bahkan kerajaan Singapura pegang ustaz ni, sehingga kan apa? Sehingga kan dia menjadi pakar rujuk kepada kerajaan Singapura untuk nak menembak benih awan hujan. Sehingga kan ustaz ni tak perlu nak melukis dia punya kiraan-kiraan tu. Pakarnya ustaz ni, sehingga kan dia melihat sahaja awan dia sudah tahu. Contoh seperti apa? Kerajaan Singapura telefon dia, ustaz, bila kami nak tembak benih awan hujan, maka ustaz minta masa 5 minit untuk dia keluar sekejap, keluar rumah, tengok awan, tengok langit. Maka dia kata, contohnya dia akan kata, okey, esok boleh tembak. Maka bila mana kerajaan Singapura tembak yang esok hari itu, memang betul. Dia akan jadi benih awan untuk hujan. Maka kalau ustaz tu kata tak boleh lagi, kena tunggu lagi, maka mereka tak akan buat. Kerana pakarnya dia dalam ilmu falak tu, sehingga kan dia mampu untuk mengetahui bahagian mana, keadaan yang macam mana boleh untuk dibuat sebagai awan hujan. Jadi ala kulli hal ilmu falak itu adalah ilmu yang dibenarkan. Wa amma ta'allumu ilmu tib, adapun dengan mempelajari ilmu tib. Jadi di sini dia menerangkan berkenaan tentang mempelajari beberapa bahagian ilmu. Mempelajari ilmu tib itu adalah fayajuz, maka dibenarkan, li'annahu sababun minal asbab, kerana ilmu tib itu adalah satu sebab daripada sebab-sebab kepada penyembuhan, ilaj. Fayajuzu ta'allumuhu kasa'ilal asbab, maka dibenarkan untuk mempelajarinya seperti mana dibenarkan untuk mempelajari sekalian ilmu yang digunakan sebagai sebab untuk kepada sesuatu tujuan. Faqad tadawa, mana asbab yang dibenarkan. Ada yang tak dibenarkan, janganlah pergi buat. Faqad tadawa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah berubat dengan sesuatu perkara. Tentang apa maknanya berubat dengan sesuatu benda. Maka sebab itu dibenarkan untuk kita mempelajari ilmu at-tib. Wa qad hukiya 'an asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sesungguhnya telah diceritakan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahawasanya beliau berkata, annahu qala al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Ilmu al-fiqh lil adyan, ilmu fiqh untuk agama, wa ilmu tib lil abdan, ilmu tib, ilmu penyembuhan, ilmu kedoktoran untuk tubuh badan. Wa ma wara'u dzalika bulghatu majlis, dan apa yang selain kedua-duanya itu adalah sekadar bulghatu majlis. Apa makna bulghatu majlis? Iaitu sekadar untuk, kita panggil sekadar untuk keperluan sahaja. Selain daripada itu, sekadar untuk menutup keperluan yang kita perlu terhadapnya. Itu dipanggil wa ma wara'u dzalika bulghatu majlis. Wa amma tafsirul ilm, maknanya ilmu selain tu. Seperti apa? Ilmu menukang, ilmu berjual beli, ilmu berbisnes, maka kesemuanya itu adalah ilmu keperluan dalam kehidupan. Wa amma tafsirul ilm, adapun pengajian berkenaan tentang tafsirul ilm, fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-madhkur. Dia adalah sifat yang yatajalla biha, di mana sifat itu ada pada diri seseorang
untuk dia bangkit dengan sifat itu, mengenali dan mengetahui apa yang tersirat di dalam apa yang disebutkan tu, bihi al-mazkur. Itu ilmu tafsir. Wal fiqh ma'rifatu daqa'iqil ilm. Dan fiqh itu adalah mengetahui kehalusan sesuatu ilmu. Qala Abu Hanifah Nu'man rahimahullahu ta'ala, telah berkata Imam Abu Hanifah Nu'man rahimahullahu ta'ala, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ilmu fiqh itu adalah mengetahui terhadap diri ini ma laha, apa yang baik untuk dia, wa ma 'alaiha, apa yang tidak baik untuk dia. Wa ma 'alaiha ni makna apa yang memberatkan dia, apa yang menyusahkan dia, apa yang membahayakannya. Wa qala, dan juga Imam Abu Hanifah Nu'man berkata, mal ilmu illa lil 'amali bihi. Tidaklah ilmu itu melainkan untuk beramal dengannya. Wal 'amalu bihi tarkul 'ajil lil ajil. Dan beramalnya pula itu adalah tarkul 'ajil, meninggalkan dunia untuk mendapatkan akhirat. Maka al-ajil kat sini penulis menggunakan perkataan ajil untuk nak sama-sama menyebutnya seperti mana yang dilakukan ataupun yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apa yang Allah mengatakan? Wa may yuridul ajilata ajjalna lahu fima nasha'u liman nurid. Allah mengatakan, Allah menyifatkan terhadap orang yang mengejar dunia. May yuridul ajilah, sesiapa yang berkehendakkan kepada ajilah. Ajilah ni apa? Dunia. Maka penulis menggunakan perkataan ajil di situ untuk tabarrukan lil Quran, untuk mengambil keberkatan terhadap Al-Quran. Maka beramal itu adalah untuk kita meninggalkan dunia untuk akhirat. Maka kita beramal bukan untuk dunia, tetapi kita beramal adalah untuk akhirat. Fayambaghi lil insan alla yaghfula. Maka selayaknya bagi seorang insan itu tidak mengabaikan terhadap dirinya. La yughfalu an nafsih. Tidak mengabaikan terhadap dirinya wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha. Maknanya tidak mengabaikan bagi dirinya perkara apa? Sesuatu yang memberi manfaat terhadap dia dan sesuatu yang memberi mudarat terhadap dia, fi ulaha wa ukhraha, pada perkara dunianya dan pada perkara akhiratnya. Maka setiap insan itu jangan mengambil mudah terhadap masalah ni, terutama masalah yang memberi manfaat bagi diri dia dan ataupun perkara yang memberi mudarat bagi diri dia di dunia ataupun di akhirat. Fayastajliba ma yanfa'uha wa yajtanib ma yadurruha. Maka hendaklah dia, iaitu istajlib, mendapatkan untuk diri dia ma yanfa'uha, sesuatu yang memberi manfaat bagi diri dia, dan menghindari ma yadurruha, dan menghindari sesuatu yang memberi mudarat ke atas diri dia. Kai la yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaih, agar tidak menjadi akal dan ilmunya sebab hujah atas diri dia. Maknanya supaya akal dan ilmunya tidak menjadi hujah, tidak memberatkan dia, tidak menyusahkan dia, tidak memberikan bebanan terhadap diri dia di akhirat kelak. Ilmu bahkan dikatakan tuan-tuan, dikatakan di akhirat kelak, yaumul hisab, hisab Allah Ta'ala ini sangat syadid. Bahkan para ulama ada mengatakan hatta percakapan kita yang berbunyi tu pun ada Allah kira. Apatah lagi kalau perbuatan yang lain. Maknanya sebutan itu pun Allah sudah mengira dia sebagai satu perkara. Maka Allah akan bertanya, kenapa kamu menyebutkan masalah ni? Kenapa kamu menyebutkan suara tu? Jadi setiap perbuatan, setiap ucapan, maka di situ akan ada perbahasannya di hadapan Allah. Maka akal dengan ilmu, Allah telah mengkhususkan kepada kita, anak Nabi Adam, dengan kemuliaan terhadap para malaikat yang lain, maka Allah akan bertanya, kemuliaan akal dengan ilmu yang telah aku kurniakan kepada kamu, ke arah mana yang kamu gunakan? Maka perkataan sebegini yang selalu diperbahaskan oleh guru-guru kita. Bila mana membahaskan berkenaan tentang akal dan ilmu. Fayazdada uqubatan. Maka di situ kalau kita tidak menjaganya, maka akan bertambahlah siksaan Allah kepada diri kita. Na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabih.
kita berlindung kepada Allah kan. Di sini na'udzubillah di sini di sebagai doa kita lah. Semoga Allah, iaitu kami berlindung, kita berlindung kepada Allah daripada kemurkaannya dan siksaannya. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihah masyhurah. Maka sesungguhnya telah datang perbahasan kelebihan tentang ilmu dan keutamaannya itu ayat-ayat Al-Quran dan pengkhabaran daripada hadis-hadis yang sahih serta masyhur. Lam nashtaghil bidzikriha, kita tidak sibuk untuk membahaskan dia. Kerana kelebihan-kelebihan ini boleh kita dapati daripada kitab yang lain. Dan kaila yatulul kitab, supaya pembahasan kitab ini tak panjang sangat. Jadi ala kulli hal, apa poin tujuan pembahasan kitab ini? Dia nak terangkan kepada kita apa? Tariq dia, jalan untuk mendapatkan ilmu, dan syara'id, iaitu syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu. Sebab dua benda ni yang diterangkan di hadapan tadi ni, kan? Kerana ramai orang yang berusaha untuk dapatkan ilmu, akan tetapi mereka tidak dapat manfaat dia. Jadi dia tak berbahaskan kelebihan ilmu, tetapi dia nak berbahaskan cara yang sebenar untuk mendapatkan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akan masuk pada pembahasan yang seterusnya. Akan datang faslu fi niyatil halit ta'allum. Itu pembahasan berkenaan tentang keadaan niat ataupun tentang niat ketika mempelajari ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup setakat ini dahulu. Minta maaf ambil masa lebih sedikit, 15 minit. Moga manfaat dan kebaikan yang ada dalam perbahasan kitab Ta'limul Muta'allim Allah mengurniakan kepada kita kebaikannya, faedahnya serta keberkatan dan taufik untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan katsira wa Ustaz. Moga-moga kita semua dapat beramal dengan apa yang kita telah pelajari dengan Ustaz sebentar tadi. InsyaAllah sekadar pemberitahuan, selepas ini akan ada lagi 3 sesi untuk maklumat secara terperinci nanti akan diberitahu dalam grup WhatsApp. Jadi ada apa-apa soalan dari peserta? Tak ada. Rasanya tak ada kot. InsyaAllah setakat ini dahulu perjumpaan kita pada malam ni. Jadi kita tangguh perjumpaan kita dengan bacaan kafaratul majlis wa suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi